Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la tusahhis Bersyukur amri wahlul muftatan bilisan yaqahu qawli sahabat kursi penari seluruh tokoh rasa muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, berilah bersama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia serta inayah. Pada malam ini dapat bersama-sama berkongsi terlepas tersambung COVID tinggi pada bulan lepas. Alhamdulillah. Kalau kita teruskan lagi perkongsian kita di muka surat yang ke-201, mandi, hukum dan jenis-jenisnya. Tadi sebelum datang semua pakai mandi ibadah. Walaupun sejuk kita mandi. Apa tujuan kita mandi tadi? Mandi kita tadi sunat ke, harus ke, wajib ke? Tadi kita mandi. Kata tanda mandi agak sejuk. Sah tak sembahyang kita tanpa mandi? Sah. Alhamdulillah. Semua mandi betul? Alhamdulillah. Pengertian mandi ini pun kita telah lalui. Kalau kita dah lalui dah lama, hampir dah baru pun kita telah lalui. Ini sebagai peringatan semula kepada diri saya dan kepada sahabat-sahabat sekalian. Dari segi bahasa lughah, mengalir air ke atas sesuatu apapun. Mengalir air ke atas sesuatu apapun. Itu mana bahasa? Dari segi syarak, mengalir air ke atas badan dengan niat yang khusus. Khususnya maknanya bahasa Arab. Yang dimelayukan, maknanya yang tertentu. Khusus maknanya yang tertentu. Baik, dalil kesyariatan mandi, dalil. Saya cakap pun apapun ada dalil. Kalau tidak, ianya bukan syarak. Dalil Al-Quran, firman Allah, tentang boleh rujuk nanti. Ada buku lah. Yang tak ada buku boleh rujuk. Ada handset pun boleh buka. Surah Al-Baqarah 222, ayat 222, firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kasihkan, yakni suka orang-orang yang bertaubat, dan Allah kasihkan orang-orang yang bersuci. Sekarang kita berada dalam keadaan bersuci. Sebab tidak ada Hadas besar dan tidak ada hadas kecil. Allah Ta'ala suka. Dan pula kita berada dalam surau rumah Allah dan dalam perkongsian ilmu. Alhamdulillah. Tapi kalau tentang kalau sudah dah batal wudu tu, dipersilalah dengan segala mulia untuk berwudu. Maknanya kita berada dalam keadaan berwudu. Maksudnya tentang boleh tahan dulu. InsyaAllah. Kita tahu sejuk cuaca. Okey, mereka yang dikasihi oleh Allah tersebut di ayat atas ialah mereka yang bersuci dari hadas dan kekotoran zahir luaran dan penyakit-penyakit batin seperti takabur. ini maknanya kotoran dalaman. Kadang-kadang orang tak tahu dia seorang, dia kena bersihkan, dia kena tazkiyah. Fata'af Zakkaha, sebenarnya berjayalah orang yang sentiasa membersihkan jiwa dia. dalaman. Mana bersih luar, bersih dalam. Ujung ni dia pelik. Aku hari ni kemah, aku nanti pukul 3 pagi. Aku sembahyang sunat tasbih, aku baca Quran dulu. Dia rasa seorang orang tak tahu, dia seorang rasa Allah Akbar. Itu yang bahaya orang. Dan lalai. Lalai kadang-kadang tak sembahyang, lalai. Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Orang yang leka adalah sembahyang, sahun lupa, leka raya mata. Dan orang-orang yang
meriak dan mempamerkan, ceritakan riak terhadap solat dan amalan-amalan lain dan sebagainya. Itu daripada Quran, dalil qat'i daripada Al-Quran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqun ala kulli muslimin ay yaghtasila fi kulli sab'ati ayyamin yawma yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu. Secara tak langsung hadis ini menceritakan tentang adanya mani dan sedikit cerita tentang kafiat mani itu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi hak ni mesti wajib ataupun sayugia sepatut kepada setiap Muslim bahawa hendaklah ia mandi pada setiap 7 hari seminggu sekali. Zahir hadis ni kambing lah kita. Betul tak? Seminggu sekali mau ada sekali mandi. Faham macam tu lah, no? Tak boleh. Membasuh pada hari tersebut kepala dan seluruh badan. Itu yang kita akan mandi itu. Bosan. Simple hadis Nabi SAW. Baik, tengok dia ada keterangan ada tentang buku satu je tu bang, 2 je. Habis lah yang lain. Kalau tentang pegang dulu lah. Kalau gaya salam boleh tegur saya. Banyak buku. Kalau kita berminat lah kan, tak apa. Yang dimasukkan dengan hak di dalam hadis ini ialah perkara yang tidak patut ditinggalkan. Mana wajib kena buat oleh setiap Muslim. Ulama menyatakan yang dimasukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mandi hari Jumaat. Kalau tidak memang kambing subuh lah. Hanya takut mandi ini, takut air ini kambing lah. Mesti hanya Jumaat. Sebab disebut Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Mana seminggu sekali mandi, yang mandi Jumaat tu. Hari lain tak ada Jumaat, seminggu sekali ya. Hari lain kena mandi tak? Mandi berapa kali? Terserah. Paginya selalunya, tengah harinya, petang. Kalau malam petang, kena melepasi pukul 12. Tidak bahaya untuk kesihatan. Baik, apa yang disebut hak di sini, no? Tengok ni. Sesungguhnya imam-imam mujtahid, imam mazhab lah, khususnya yang 4, telah ijtima' bersepakat, bersetuju mengatakan bahawa mandi untuk menyucikan diri itu adalah sunat. Menyucikan diri, ya, kadang-kadang kita badan kita kotor. Dan mandi untuk mengesahkan amal ibadat itu adalah wajib. Betul? Jadi tentang hak, kalimat hak tu, kalau kita tentang kalimat hak tu khilaf ulama tentang mandi. Tentang zahir hadis ni, tentang mandi sunat Jumaat tu, ada yang menyatakan wajib. Ada pandangan ulama mengatakan wajib, sebab di sini dengan nama haqqun ala kulli muslimin, mana wajibun ala kulli muslim. Maknanya ada yang mengatakan, ulama mengatakan wajib mandi seminggu sekali, iaitu hari Jumaat. Kita buat tak? Tapi yang kebanyakannya kita mazhab Syafi'i ini mengatakan sunat mandi hari Jumaat. Okey. Baik, kalau masa tu maknanya untuk kata-kata menyucikan diri itu adalah sunat. Mandi untuk mengesahkan semayang, macam saya sebutkan tadi. Kalau tuan tak mandi pun semayang tetap sah. Nah, ni kalau tuan tak mandi, solat tak sah. Itu beza ya. Jadi oleh itu jenis mandi terbagi kepada 2. Simple ya, peringatan semula lah, insyaAllah. Satu, mandi wajib. Ada wajib mesti mandi. Buat dapat pala, tinggal dosa. Kalau ada semayang apa semua kita kabulkan. Yang kedua sunat, buat dapat pala, tak ada apa-apa. Kita nak buat tu dah lah. Nak buat. Bukan nak susah pun mandi. Lain kalau terlalu sejuk, satu memudaratkan kesihatan. Bahkan mandi wajib pun boleh
Ni tak ada apa-apa, tak kasih sejuk sikit je. Baik, mandi wajib. Mandi wajib ialah mandi yang dapat menyucikan seseorang daripada hadas besar supaya sah ibadahnya. Kalau dia tak mandi, tak sah ibadahnya. Okay? Sebab-sebab mandi wajib, dia ada sebab. Yang pertama, janabah ataupun junub. Semua ma'ruf kan? Mandi apa? Mandi junub. Mandi apa? Mandi wajib. Ma'ruf kan? Yang kedua, mandi haid dan istihadah. Dah selesai dah. Kan rasanya semua bakal ada isteri belakang, kecuali yang anak muda. Tak kahwin lah. Kami tu. Dan semua ada isteri. Masuk orang yang bercakap ni. Ada yang satu, ada yang dua. Oh, adik seorang lagi. Ada yang dua ni? Tak ada? Siapa? Apa dua? Alhamdulillah. Yang saya jumpa dekat pasar tu, yang mana? Makcik mana? Makcik yang satu. Oh, alhamdulillah. Hebat. Alhamdulillah. Rezeki tu. Dah lama lah? Lama dah. Oh, alhamdulillah. Saya di bertugas je ada 2-3 orang. Di bertugas tak mengajar tu juga 2-3 orang. Rezeki tu. Boleh bawa sekali dua. Ya, hebat. Ini kalau saya tadi tak kena belajar. Alhamdulillah. Apa satu je? Tak berani ya? Ya? Allah Akbar. Ya, oh, dia punya petua lah. Dia punya apa? Bukan petua, dia punya apa? Apa kena? Allah. Ilmu pengikat kasihnya dalam Quran berada dalam surah Yusuf. Surah Yusuf dah. Boleh ada ilmu je lah, tapi nak praktikal tu kadang-kadang kan. Kalau tak jadi baik, itu selingan tuan. Rezeki masing-masing. Baik. Haid, habis istihadah. Mana kena mandi. Wiladah sebab kelahiran. Wiladah ni bahasa Arab. Haid pun bahasa Arab. Istihadah pun bahasa Arab. Nifas pun bahasa Arab. Nifas ni berlaku juga lepas bersalin. Tempoh paling cepat 40 hari. Paling lewatnya 60 hari. Lepas tu 5 mati. Mati yang kita buat, kecuali sekarang ni kalau COVID. Tayamum ya. Allah Akbar, tuan saya tengok sedikit rasa tapi jauh juga kan di Kuala Sekar. 2 kali kan, sekali buat saya tengok. Kemudian apa namanya jenazah COVID. Hubungan tu jauh dengan sebuahnya Allah Akbar. Hujan. Kemudian lagi satu perkara tuan. Masuk Islam lah. Orang kafir masuk Islam, convert kepada agama Islam, dia kena mandi. Itu tambah daripada itu. Okey, janabah junub. Cuma tak main ni kan. Ini saja isteri suami balik lagi habaq semula, buat pernyataan semula. Sebab mandi junub. Ni nampak macam lucu sikit tapi kena jelas sebenarnya. Sama saya agak muda sikit. Ada 2 orang yang sini rasanya. Dari semua abang-abang, ayahanda, abang. Yang pertama, keluar air mani. Tak maaf semua pakai kenal pakai air mani no? Tak kenal lagi jenuh kan? Air mani, air mazi dan air mani. Betul? Kenal? Kenal? Alhamdulillah. Tak apa, itu sajalah. Daripada lelaki ataupun perempuan. Perempuan ada yang mani ni? Maaf cakap kan? Ada lah yang mani, perempuan. Macam kita juga lah. Tak tahu. Masing-masing pengalaman lah kan? Tak kena tahu tu. Sama ada kerana bermimpi. Perempuan bermimpi saja ada. Lelaki pun bermimpi. Sebab keluar sebab bermimpi. Tu. Bermain-main. Tak tahu lah ni orang yang percaya ni. Melihat sesuatu yang menggairahkan. Ada orang yang tak upah nak tahan nafsu tu kadang-kadang terlalu kuat. Tengok ada pun dah habis. Tentu ada dalam keadaan dijaga. Berfikir yang bukan-bukan. Dia fikir aku benda-benda yang tu lah. Tak ada yang nafsu tu lah keluar. Ataupun keluar tanpa apa-apa sebab. Tak ada sebab keluar. Dia terkeluar juga seperti mana keluarnya macam air wadi. Air wadi disebabkan kerja orang. Air mazi dan sebagainya tu. Okey, berlakunya tu. Baik. Itu jelas lah. Benda tu dah kita tempuh. Mungkin ada yang kita tempuh, mungkin ada yang kita tak tempuh. Baik. Kadang-kadang orang yang dah kahwin pun bermimpi juga. Betul tak? Kadang-kadang orang yang kahwin pun bermimpi juga. Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ja'at Ummu Salim Ummu Sulaim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة غسل إذا احتلمت. Ini yang dikatakan perempuan itu bermimpi. Sabit hadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am idza ra'atil ma. Jadi itulah kalau isteri tanya suami kena jawab kan. Cik tadi mimpi kena mandi tak bang? Tapi kalau ada muslimat tu saya jelas. Nanti tak ada sesuatu takkan saya nak tarik mic kan. Alhamdulillah lepas tak datang. Cik abang kena sampailah kepada cik adik tu no. Untuk peringatan semula. Tentang dah tahu alim pada saya lagi kan buat ni. Baik. Sebab dah lama hidup pada saya tu. Dia pengalaman kan. Alhamdulillah. Jadi diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu an dan juga Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wa radhaha berkata Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan datang jumpa Rasulullah. Saya pun ada kuliah muslimat juga kan. Di muslimat pun taklah tanya benda-benda pelik-pelik tu. Tapi nak tanya kita kena jawab, nak malu kan. Kita nak tahu kalau kita sembunyikan ilmu berdosa kita salah apa kan. Berarti tak ada malu-malu. Budak agama ni tak ada malu-malu. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak malu tentang kebenaran. Adakah wajib mandi ke atas perempuan apabila dia bermimpi junub? Jawab Rasulullah SAW, ya, apabila dia melihat ada air mani. Ini sabit dua benda. Yang pertama, perempuan pun bermimpi. Yang kedua, perempuan pun ada air mani. Ya, itu nanti. Baik. Hadis yang seterusnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkuru ihtirama. فقال يغتسل وعن الرجل يرى أن قد احتمل ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. فقالت أم السليم المرأة ترى ذلك عليها غسل؟ قال نعم النساء شقائق الرجال. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga Ummul Mukminin isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang lelaki yang mendapati basahan setelah bangun daripada tidur. Tengok basah. Sedangkan dia tidak bermimpi junub. Pula. Tapi kita tak basah. Penciuman apa? Dan kadang-kadang ada juga jenis manusia ni yang jenis dah dia punya saluran kecil dia tak dia nak kabur orang. Berlaku juga. Sampai Rasulullah SAW wajiblah dia mandi. Mandi. Dan ditanyakan pula tentang seorang lelaki yang telah bermimpi junub. Tetapi setelah bangun dari tidur tidak ada apa-apa basahan atau cairan. Tadi ada cairan. Pada cairan itu telah lah. Kadang air mazi dia punya ni pun kita tahu. Dia kalau kau tahu dia apa? Kalau dia ada krim dia ni macam mana? Air mani ni? Dia pun lain macam kan. Mazi dengan wadi ni dia tak bau kan. Dan kita rasa kita rasa. Keluar tu kita rasa. Tak apalah, ayah nak sekian-sekian. Baik. Allah selamat. Seorang itu bermimpi junub, tetapi setelah bangun daripada tidur tidak ada apa-apa basahan atau cairan. Sampai Rasulullah SAW tidak wajib dia mandi, tak wajib mandi pula. Sebab tak ada bukti, tak ada. Kata dia hanya mimpi, tapi tak sampai mengeluarkan air. Kasar bahasa kadang-kadang Allah SWT orang yang tidak menerat pun kadang-kadang orang tidak menerat. Kalau dia tak memimpi pun kadang-kadang itulah. Jadi kalau tidak menerat kan tu. Walaupun kata mimpi mungkin dia tak nyawa macam mana Allah Alam kan. Jadi tak wajib mandilah sebab tidak ada bukti air itu. Tu sedang tegang macam tu tuan-tuan. Saya kadang-kadang mimpi tak semestinya keluar. Kadang-kadang keluar, selalunya keluar lah. Bukti dia itulah cairan tu. Lalu Ummu Sulaim bertanya perempuan apakah melihat begitu. Keadaan situasi macam tadi sama. Melihat ada basahan atau sebagainya setelah bangun daripada tidur, sekalipun tidak bermimpi, adakah wajib dia mandi? Ini nak cakap perempuan. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam,
Ya, perempuan adalah seperti lelaki dan sebagian daripada lelaki. Itu sama aja maknanya, ya. Itulah kita manusia macam itulah keadaan dia. Baik, seterusnya ada nota-nota penting di sini nak. Tidak wajib mandi jika keluar mani orang lain darinya, lain dari dirinya. Contoh, setelah isteri mandi wajib kerana jima, tiba-tiba keluar air mani tanpa rasa lazat syahwat dirinya. Betul? Faham kan? Maknanya sama cakapnya kalau kata keluar mani itu ada rasa sedikit kelazatan. Ini perempuan tadi tak ada rasa lazat masa keluar tu. Tidak wajiblah ia mandi untuk kali kedua kerana mani tersebut adalah mani suaminya. Nah, masih menakung lagi. Tak maaf kata saya pasal jelas. Ya, betul-betul Kadri ni over sangat ni, ya. Lagi pun saya muda, no? Tapi kena jelas benda tu, no? Mana kaki-kaki daripada mani lelaki dia. Sebab kalau dia benar, dia terasa lah macam mana rasangan ketika keluar tu. Maknanya dan sekali dah cukup lah. Yang kaki tu sah dia punya, yang ni bukan dia punya, tak perlu dia mandi untuk kali kedua. Tidak wajiblah dia mandi untuk kali kedua kerana mani tersebut adalah mani suaminya. Jika ia yakin mani tersebut adalah mani dirinya, kalau dia rasa dia punya, yang baru keluar, wajiblah dia mandi. Kena betul-betul itu. Jadi perempuan pun jangan rahsia. Sebab benda ni kita nampak, benda nampak macam, maaf lah, nampak betul-betul benda ni. Tapi ini adalah bukan benda kecil. Sah tak sah ibadat kita. Jangan. Ya, jangan buat malu-malu buat ni. Kita dengan isteri kita. Kalau isteri kita lebih faham pada kita, tanya dia. Dia pun belajar dengan ilmu lelaki, kan? Ataupun kita faham dia. Benda ni bukan benda kecil. Nanti naya dia. Dia semayang dalam keadaan dia bertemu. Tak sah semayang dia. Siapa kena tanggung dia? Dia kena tanggung. Kita pun sudah kena tanggung. Sebab kita tak abad pada dia. Kalau dia tak tanya, tu lain. Jadi kalau perlu kita beritahu, kita beritahu dia. Tak apa-apa lah. Tak apa masalah lah, kan? Sebab benda-benda tu. Baik. Habis. Itu satu masalah. Masalah seterusnya, tengok betul ni. Tidak wajib mandi untuk kali kedua. Tadi yang perempuan tadi, bukan dia punya. Tidak wajib mandi untuk kali kedua, mandi jodoh, kan? Bagi mereka yang keluar mani dirinya, dia punya mani, selepas dia mani tadi, dimasukkan ke tempat kembali. Kita faham tak? Faham? Faham, saya tak boleh hurai kan? Tak faham? Masih perempuan tak datang. Kalau perempuan datang pun saya kena jelaskan. Maaf cakap, apa tu? Maaf lah. Okey, minta maaf. Benda ni nak kena sebut lah. Saya boleh tutup mulut. Okey, minta maaf lah. Kita dia dah keluar. Dia keluar. Dia dah inzal begini. Inzal dia dah keluar dan masih berada dalam kemaluan isteri dia. Dia cabut. Ada lagi satu tidak? Ada. Dia masuk lagi, keluar lagi maksudnya. Faham? Mani yang sama. Inzal sekali dia kira. Kalau tidak dia mandi juga kita. Faham tak? Saya nak kata lebih-lebih, keadaan kita ni tak sama pun. Ini dalam ilmu pendidikan tu lah. Hubungan intim tu kan kadang-kadang kan. Kadang-kadang berkali-kali masuk ada tarik dia masuk, saya minta maaf saja. Jadi kalau 2-3 kali masuk, sebab kalau ikut syarat dia nanti di bawah ni, mana sekadar tempat yang kita hentak tu masuk dia, kena mandi. Walaupun tak kena, dia kena ada lagi dia masuk. Maaf cakap kan. Adik-adik tak balas dia nak. Sebab dia akan datang ilmu akan datang tu. Saya dulu masa saya sakit dah nanti dah bawa nikah ni. Jadi kita kena tahu. Tak perlu kita nak tahu, dulu kita nak tahu kan. Jadi tak perlu mandi. Tidak jenuh. Kalau mau 2, 3, 4 kali mandi jenuh, aku kena ada ilmu. Isteri kita pun betul-betul, isteri kita dah kita masuk tu, dia pun kena mandi juga. Nampak tak? Jelas kan? Alhamdulillah. Dia kata dia ustaz ni ngotor lah. Kita dah sebang benda-benda ni kan, tapi kita tidak tahu benda ni. Benda tu pun ibadat. Mandi ibadat, hubungan intim pun ibadat. Jangan kita anggap benda yang seperti benda di Kepang Pulau Barat, contohnya perempuan haid diasingkan dan sebagainya. Tak ada. Kita tak boleh. Waktu haid ada masa-masa macam tu kan. Kita tak boleh masak, makan makanan ni pun dan berbagai-bagai lagi kan. Spekulasi yang buruk terhadap wanita-wanita Islam kan. Baik.
contohnya kita panggil apa? Waktu keluar tu. Inzal ni mana dia turun, mana keluar lah keluar air mani. Wajib bagi mereka yang jima sekalipun tidak keluar air mani. Kadang-kadang teman cakap lelaki ni dia ada kekuatan, dia tersendiri dan sebagainya, dia boleh tahan dan sebagainya, ada ilmu pernafasan dan sebagainya, ya. Jadi dia masuk, tapi mana tu nak kata sekadar masuk tak keluar. Pembuat pun kena mandi, orang yang kena buat pun kena mandi. Tu. Jangan lu main-main benda ni. Tak, teman tak izal pun, kita guna istilahnya ni. Teman tak izal pun, tak kena mandi pun, dia kena mandi dia ada, tak. Kena. Jangan bermain-main. Sama-sama bulan Ramadan. Benar-benar orang tak faham. Dia tak apa nama ni, masuk orang dia betul batas puasa sebab keluar air mani dia betul. Batal. Tak sekadar masuk tu jima tu betul, walaupun tak keluar. Ayo. Pasal segan juga, tapi nak kena beritahu lah. Baik. Yang dimasukkan dengan jima ialah memasukkan kepala. Sebut kena sebut, kepala kan? Kepala zakar atau kadarnya bagi mereka yang terpotong zakarnya. Tempat masyafah tu nak, kepala zakar tu. Tapi kalau saya ada muslimat, saya gunakan bahasa yang ni sikit kan. Ke dalam lubang faras, sekalipun faras binatang. Nampak tu? Nampak tak? Orang kita ada juga yang jenis pening kepala. Ada juga yang jenis pening kepala, nak kena ke ubat batuk, kena ubat darah apa semua. Kan? Dia tengok ayam ke, tengok lembu ke, macam-macam manusia. Itu sebab disebut dalam kitab, kata benda tu berlaku. Ataupun takut berlaku. Langat orang itu tuan-tuan. Dia meletakkan benda tu bukan pada tempat yang disebut zalim, tuan-tuan. Ataupun mayat orang yang telah mati. Tu jadi. Itu dia kena. Walaupun keluar kena kan. Tu masuk. Katalah pada orang hidup atau binatang dan sebagainya. Kata sekarang binatang tersebut dibunuh. Kan? Yang pada hati tuan-tuan. Kalau ada sahabat kadang-kadang melawak pun tak perlu dalam agama ni, tuan-tuan. Tu sebab benda ni kadang-kadang perlu diajar. Perlu diajar. Tu supaya dia terang. Perhatian. Jika zakar berbalut dengan kain tebal atau nipis atau pemakai kondom, kemudian jima tetap terjadi junub. Walaupun kita di dalam, lalu kalau tetap masuk dalam kantung tu, dalam kantung tu je lah. Air tu kan tak sampai musak tak. Sekadar masuk, had dia limit dia tu lah. Kepala hitam kita tu. Jamaah kita tu. Jika seorang lelaki liwat, tadi cerita tentang tubul benda depan ini kan, benda yang normal ni. Jika seorang lelaki liwat lelaki, bukan lewat. Kalau lewat cakap kita lewat lambat, lewat cakap Indonesia lalu. Ini liwat. Bahasa Arab yang dirumikan lambau ayat liwat. Lut sudah perbuatan lut. Dia yang kita homoseksual lah. Kedua-duanya adalah junub dan berdosa besar. Wa'alaikumsalam. Kena junub. Masuk sekadar tu, orang yang kena junub, orang yang buat pun kena junub. Kan? Bahaya tuan-tuan. Pembuat ni, kalau ikut dalam hadis-hadis, orang yang buat, orang kena buat ni dua kena tolak daripada gunung bagi mati orang. Kalau hidup. Itu jelas kalau tengok sejarah Nabi Lut dari mana-mana. Terbalik kan. Apa ni tadi, muka bumi tu masuk ke dalam, perut bumi ni atas. Wa'alaikumsalam tuan-tuan. Dan sampai sekarang sunnah jahat ni mudah itu banyak daripada kalangan orang-orang yang hebat di tawan. Dan dia tak dengar nama orang betul tak? Dia menyuruh. Dia mana tahu dan dia tak dengar nama orang. Tak payah sebut nama orang. Orang kampung teman juga. Kawan cikgu termisi kita. Apa nak cikgu termisi ya? Macam ni. Sekolah dengan kakak saya sekali. Mudah-mudahan kita doakan doa hidayah dan taufik. Amin ya rabbal alamin. Jadi korang nak bawa tu. Kalau dulu boleh berkursi tanda. Kita kursi tanda. Dia jantan. Kita kena apa ni? Kita jangan duk bagi kompromi sangat. Kalau kita reda. Kan tak boleh. Kalau dia lembut tu kita boleh ajar. Kita walaupun naluri lembut. Enggak kilau pun lembut tuan. Beranak 10 beranak dia. Tak apa masalah. Dan lembut tak apa. Macam kan ada ke kahwat tak boleh. Angkatlah apa semua. Lembut tu. Tapi beranak elok. Kalau betul
adik saya dulu, kalau adik dia orang berhubung ambil baju pondok sekali. Anak kita kahwin dulu pada saya lagi yang terang. Betul orang itu. Bulu kaki pun tak ada mahu tegak. Elok. Ya, nah, jadi kadang kita sengaja kita buat jam, dan itu kena jaga kita. Pasal ni tak ada apa, no? Kau juga dah. Yang korang sama-sama. Sebab dia tu mengundang bala daripada Allah. Yang tu kita takut. Bukan nasihat. Salah. Bukan nasihat. Dia ada geng-geng dia. Tak apa lah kawan. Tapi lembab benar-benar pelik-pelik. Tengok. Ratu-ratu ni dekat siang ada pertandingan ratu cantik pendam. Waktu kita kira orang. Kadang kita putar ini nak ikut juga. Pakai rantai sapu gelang ke sini. Pakai tunda tak boleh. Baik terus. Tengok not-not yang penting ni. Tadi kita terlewat. Mana dosa dia lebih besar daripada zina lagi tuan-tuan. Jika mayat dijumah, dirobol atau diliwat, tidak wajib memandikan mayat tersebut untuk kali kedua. Sekadar mandilah, waktu diliwat, datang orang, jumah dan sebagainya. Sebab disebut as-salat qarib, at-taharatulah tukarrir. At-taharatulah tukarrir. Maksudnya kita suci itu tak berulang-ulang sekali dah. Ni kita ni manggil juga sekali tu dah. Okey, habis. Memasukkan zakat. Jika tidak sampai kadar kepala zakat. Tengok, memasukkan zakat jika tidak sampai kepala zakat yang kita sebutkan tadi tu, tidak wajib mandi melainkan jika keluar mani. Nampak tak? Dia masuk, sekadar masuk. Tak dinamakan jumlah kalau tidak melepasi hadnya telah tetapkan. Tapi kalau keluar bukan sebab jumlah, sebab keluar mani. No? Perkara-perkara yang haram hadis kita tahu sebab mandi kita tahan. Alhamdulillah. Setelahnya perkara-perkara yang haram, maknanya kalau kita buat berdosa dilakukan oleh orang yang berjunub. Tak adalah sakal lama kat tempoh dia. Ya, selalunya lelaki ni kejap je lah. Sakal mandi itu okey lah. Perempuan dia ada tempoh lama dia. Tapi maklum pada tu. Satu salat fardu ataupun sunat. Tak boleh buat. Sebab syarat sembahyang solat fardu ataupun sunat mesti ada taharah. Daripada hadas kecil dan hadas besar. Itu kita maklumkan. Dua berhenti di dalam masjid. Ini perempuan lah. Lelaki ni tak ada masalah, ni perempuan. Atau duduk di dalamnya jika seseorang yang berjunub hanya lalu dalam masjid. Hukumnya adalah tidak mengapa tidak haram. Ini khas kepada perempuan. Apa dia punya ilah dia? Takut talawis. Takut memotori masjid. Darah tu. Walaupun pakai pampers yang Power Ranger. Ya. Dua tawaf Fardu ataupun sunat. Sama dengan sembahyang tadi pun. Wajib ke, yang fardu ke, yang sunat ke, tak boleh lakukan. Sebab syariat ada kena berwudu. Yang keempat, membaca Al-Quran. La yamassuhu illa al-mutahharun. Quran itu tidak boleh disentuh melainkan orang yang tahir, yang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Apalagi membaca. Tetapi jika diniatkan sebagai wirid, kita contohnya kan ada ayat-ayatnya tertentu, ayat kursi Rasul sampai habis yang kita baca pun tak apa, kelaniat zikir dan sebagainya, kan? Doa ada yang kita ketahui ayat Quran yang betul doa, apa dia? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dan banyak lagi ayat-ayat lain, banyak ayat-ayat yang menunjukkan doa banyak. Atau mengambil dalil, untuk dia ambil dalil, hukumnya adalah harus pada ketika itu boleh dibenarkan. 5, menyentuh. Ada maksudnya sebut ayat tadi. Atau menanggung, bawalah Al-Quran. Sama ada menyentuh kertasnya atau kulitnya. Sama tak apa. Punya jaga semua, punya sucinya Quran ini. Kita betul-betul boleh memain kalamullah. Harus bagi orang yang berdunuk
menanggung Al-Quran apabila ia berada bersama barang-barang lain di dalam satu beg, bekas ataupun beg. Quran ada buku baca, ada buku akademik, ada macam-macam itu. Tetapi dengan syarat, ada syarat. Dia tidak meniatkan membawa zat Al-Quran itu tersebut, tetapi membawanya di samping barangan yang lain. Bukan bawa Quran saja. Kalau bawa Quran saja tak boleh. Asal tak takut tentang yang kita tidak boleh buat. Kita jangan buat. Begitu juga harus ia membaca kitab tafsir. Kitab tafsir, yang ada tafsir sekarang ni banyak. Ada tafsirnya lebih banyak daripada ayat-ayat Quran. Sekarang ni kita kadang-kadang kalau kita berjuluk dah ataupun tak berwudu. Sebab Quran ni dia kena berwudu. Kan? Pasal dah sentuh, dah baca apa semua. Kita tengok. Kita pasti dalam ni. Kita tengok tafsir. Banyak ayat ke banyak ni. Ataupun kita sentuh-sentuh di sebelah ada. Tengok mana yang banyak. Banyak ayat ke banyak tafsir. Kalau kita banyak ayat, dibolehkan. Itu tafsir dalam Al-Quran. Tafsir dalam Al-Quran. Nampak tak? Al-Quran dalam tafsir. Al-Quran dalam tafsir ya. Sebab tafsir lebih banyak daripada ketika itu punya tu. Tapi jangan sentuh ayat Quran tu juga. Nampak tak? Boleh. Ya, handphone. iPhone punya tu ya. Handphone pun ayat Quran kan? Kalau eloknya kena berwuduk lah. Tapi kita apa sekarang ni? Tu handphone itu satu dia. Saya pernah tahu tu 30 juzuk tu. Maknanya tu tak ada sesuatu itu sekali. Maknanya benda tu Quran ke handphone? Quran yang ada dalam handphone. Betul? Cuma ketika ayat tu dibuka, dia ada terjemahannya kan? Mana lebih banyak? Mana lebih banyak? Kalau masa tu sama dengan tafsir lah. Saya punya tengok. Tak saya. Saya pun ada. Betul tak? Jangan kita buka dalam keadaan terbuka Quran. Tak kena itu betul-betul Quran masuk tanda. Dalam keadaan terbuka Quran. Jadi kalau kita tu Quran lah. Kalau kata simpatan saya lah. Tapi maaf cakapnya, maaf cakapnya kalau dulu saya pun biarlah. Kadang-kadang kuliah ataupun agak mudah. Kan? Maknanya bolehlah kita tanpa wudu. Istilahnya maknanya dia ni handphone lah kita kata. Dia ni handphone. Tapi yang elok aja wudu. Nak sentuh macam mana maaf cakapnya betul kan? Saya tengok. Yang saya punya lah kata sama ada dia macam-macam bentuk. Yang saya punya ni hampir sama, banyak Quran lagi tapi saya tak tolak, saya jarang tolak. Dia tolak dekat tepi sama. Untuk mengelakkan kita pegang kan. Saya punya setiap kali tafsir, setiap kali tajwid semua ada bawa. Kadang tu tolong ayat ni. Ambil tepi boleh. Boleh aja. Tapi ulama kata jangan pegang jangan pegang Quran tu kalau tak berutu. Tambah lagi yang betul kan. Ya, macam itu. Kalau kita baca, mana kita melanggar lahirnya sebagai macam tafsir juga banyak tafsir kepada ayat. Di sini terjemahan lah. Boleh lah? Tolak dulu. Terima kasih abang, soalan yang baik. Dengan sentuh. Itu juga tentang pembelajaran Al-Quran. Baca-baca niat zikir lah. Kena mengaji orang baca Quran kan. Tapi dengan sentuh. Ya, tu. Tapi kalau orang yang warok atau kan, dia meruduk juga lah. Orang yang warok kan dia tak buah Al-Quran lagi. Tapi tak dibubuh juga untuk masalah. Untuk masalah lah. Kalau kita mengajar, semua kena nak rujuk tafsir dengan kan. Kena nak cari pulak upaya juga. Saya lah kan. Nak baca pun senang lah. Jadi kita tolak dia punya ni pun boleh. Tolak dia punya terjemahan pun boleh. Untuk tolaknya bang. Tapi jangan eloknya kita beruduk. Baik. Habis cerita tentang tu. Jelas tak? Okey. Tu apa tu? Okey, seterusnya haid. H-A-I-D. Pengertian haid. Ini masuk bab darah tu kan? Dari segi bahasa haid ialah bererti mengalir. Dari segi syarak, haid ini tak ada ilmu untuk perempuan. Kalau lelaki belajar ilmu untuk beritahu perempuan lah, ataupun segala ilmu lah, kita tak ada benda ni, tapi kita tahu. Pengertian haid dari segi bahasa haid ialah berarti mengalir.
dari segi syarak haid ialah darah tabiat yang keluar dari pangkal rahim perempuan selepas ia baligh, mana cukup umur, dan ia juga penanda cukup umur dalam keadaan sihat jasmaninya. Tuan minta maaf kalau orang yang kesihatan tahulah juga, tambah-tambah nurse, doktor, peredaran haid kalau tak menentu maka dia tak sihat juga. Keluar darah ni perlu untuk proses sihat. Tapi kadang-kadang orang yang ni ambil foto Allah kan, maknanya Allah selamat. Darah tu bukan, ialah kita nak kata lebih mana, macam rezeki juga lah begitu kau. Yang pertama dia kau boleh cuti semalam, tak perlu qada. Puasa kena qada lah pasal sikit. Yang kedua untuk kesihatan dia sendiri. Kalau kita menopos ni, orangnya dah putih haid. Betul tak? Lepas kata ada betul-betul orang yang putih haid ni, maknanya pada ketika itu tak ada nafsu dia, betul-betul Allah ada. Betul? Tak betul? Tu tanya orang. Baik, jelas nah. Jadi umur tu tengoklah pada keadaan budak Melayu kita, saya berpengalaman. Pengalaman. Macam mana pengalaman saya mengajar kafar dulu. Beberapa tahun dulu saya ada anak murid, kadang-kadang kalau budak Melayu kita ni kadang-kadang tengok, kadang-kadang ada awal, selalunya lambat lah. Kadang-kadang nak tingkatan baru dia datang bulan. Aku nak kena tahu juga tu. Ustazah juga tak kena tahu, ustaz pun kena tahu tu. Keadaan apa kadang-kadang. Kalau makta ada tu, kita tak sembahyang, tak sembahyang. Tak pula yang datang awal, selalu saya sebut, datang awal, kadang-kadang dia belum datang. Dia tahu kena henti badak tu. Ada mak kena teroboh, bapak kena teroboh tadi. Kena bagi memahamkan mereka. Baik. Kalau gaya kita tak lepas, saya tanya ustazah-ustazah mereka. Baik. Ini normal lah. Pada keluar haid ni normal. Tak keluar haid, ada masalah. Kurang normal. Menurut ulama, ada juga binatang yang mengalami haid seperti arnab. Wallahualam, saya pun tak bisa kaji. Tengok doktor apa yang bagian binatangnya doktor apa? Macam mana dia tahu? Dia tahu kaji waktu kan? Unta pun ada. Kita pun tak tahu, tak ada belah unta. Kuda. Anjing. Wallahualam, ma'adabat. Dan sebagainya. Ada proses macam ni, potong ada. Proses itu wallahualam. Kita nyata manusia ya. Yang manusia pun kita tak tahu lagi. Tak cukup pakar kadang-kadang. Kadang-kadang ngaji bahaya ni pening kepala tak? Lalu ngaji pening kepala. Pijak. Dia ada macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Nanti kita tengok sama-sama. Menurut ulama ada kata, haid adalah satu tabiat semula jadi. Ciptaan Allah lah. Normal gitu. Memang normal lah. Bukan daripada luar tabiat ini, tabiat biasa. Yang dilalui oleh kebanyakan wanita. Pada umumnya perempuan itu mengalami haid sebulan sekali. Oleh itu juga sering disebut datang bulan. Disebut datang bulan lah. Atau haid ataupun datang bulan. Kalau ada kuali, kalau nak kabur ke ABC. Kenapa air batu campur? Dulu masa saya baca tu, rupanya ustazah dia tahu tak? Cantik lah tu. Ada apa dia tanya? ABC ni apa? Apa kena mau sedang lupa lah. Dia terjemahkan apa lupa lah tu. ABC. Ada pula perempuan yang 3 bulan sekali. Betul? Kena beza. Ini kena tahu. Yang ada sebenarnya ya. Supaya isteri. Ni darah bukan darah haid ni pun. Ni darah dalam fasik kita. Ni darah istihadah. Tak ada apa-apa. Tutup sikit boleh sembahyang. Ada lebih baik kita tengok betul keedaran masa dia tu, no? Ada yang 2 kali dalam sebulan. Ini tentu pengalaman. Tak tahu. Macam mana keadaan isteri tuan-tuan. 4 bulan sekali. Bukan 7 bulan sekali. 6 bulan sekali. Itu dia. Tengoklah. Abang Alhamdulillah. Dua orang macam mana pengalaman. Boleh buat kata-kata. Macam mana. Jadi suami mesti kena tahu dulu. Benda tu. Dan ada pula yang haid sekali dalam masa 1 tahun. Itu dia.
dunia semua tuan-tuan. Akhirat besok tak ada apa-apa yang jelek, tak ada. Yang pening-pening kepala, yang mabuk tak ada. Semua on sana. Semua berbakat. Semua nikmat. Tak ada berhenti-berhenti. Terus. Alhamdulillah. Tak ada tidur dah. Nak rehat-rehat lah. Tak ada siapa nak kacau. Dunia ni ada kena kacau. Kadang hantu pun kacau. Dunia ni tak gaduh. Dunia ni tempat kita beramal. Time masa sembahyang kena. Wajib kena. Dalam 24 jam ada masa-masa kena sembahyang. Sembahyang malam. Sembahyang siang, sembahyang pagi, sembahyang petang, sembahyang malam, sembahyang tengah malam, yang sunat dan sebagainya. Dia tuan-tuan betul. Bentuk dah. Hak ketentuan permulaan haid. Ini kena ada catatan ni, tapi tercatat pengalaman takwa ni sebagai ya, kita bukan nak lagi nak paisah. Dia buat pening pegawai, saya apa pening, tentang apa pening. Berkata peringatan sebulan. Permasalahan ni boleh ditanya asatizah dan sebagainya. Baik. Seorang wanita yang keluar darah. Masuk dulu, kalau masuk kita nak. Seorang wanita yang keluar darah sudah dianggap dan dikirakan darah haid apabila sudah berumur 9 tahun dan ke atas. Orang Arab memang selalu tuan-tuan. Orang Melayu pun ada, tapi jarang sangat 9 tahun. Kan? Kadang-kadang 9 tahun umur 20. Betul lagi kita orang Melayu ni. Ataupun berumur 9 tahun kurang 15 hari. Allahu Akbar. InsyaAllah akan sambung. Sambung, insya-Allah di bulan akan datang. Allahu Akbar. Malam ini dapat beri manfaat kepada kita perbezaan di antara mandi wajib dan mandi sunat. Apa itu mandi? Dan sebagainya, kan? Lepas itu pula hadis-hadis dalil daripada Quran dan hadis tentang mandi. Lepas Itu perkara-perkara yang diharamkan mandi, perkara yang diharamkan dilakukan oleh orang-orang yang berbunuh, yang berhadas besar. Di samping ada beberapa isu yang kita berbahaskan, wallahu alam boleh panjang-panjang kepada peringatan kepada sahabat-sahabat kita, hanya kepada isteri-isteri kita, untuk kita mengelakkan daripada kesilapan di dalam melaksanakan ketika Allah, iaitulah puasa dan semayang selalunya. Orang yang terkeliru Sudah semayang. Pasal semayang selalu puasa 9 kali. Itu kita takut. Wallahualam. Tertutup dengan kafatul mazlum dan suratul Asr. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suratul Asr. Minal insani khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنفسنا وأكرمنا ولا تهنا ولا تصلح علينا وأرضنا وارضانا. اللهم إنا نسألك خير ما يسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك مما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اصرف عنا الأذى والوباء من الشر دائما ورحمتك إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا والجزام والنساء الأسباب. اللهم اجعل من الأخيار مرزقين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.